Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua kinilah kerana menjemput saya. Pertama, menjawab soalan Naifah tu actually ini pertama kali saya terlibat di dalam politik, dan Parti Perjuangan Tanah Air adalah parti yang pertama saya terlibat dalam politik. Sebab sebelum ni saya bukan tidak pernah menjadi ahli politik, apatah lagi kata orang tu nak bercakap di pentas medan politik. Saya merupakan penjawat awam, pesara kaki tangan awam. Saya telah berkhidmat dengan Jabatan Alam Sekitar selama 28 tahun. Saya bersara secara pilihan untuk pesara awal, dan selepas tu saya terlibat di dalam sektor swasta. Saya serve dalam beberapa board lah, sebagai dalam bidang saya lah, iaitu pengurusan alam sekitar. Pada masa yang sama saya merupakan aktivis NGO. Perlibatan saya dalam NGO kemanusiaan dan kebajikan ni memang dari universiti lagi, jadi berterusan sehinggalah ke hari ini sebelum saya masuk politik. Perjuangan Wanita ni merupakan sayap wanita kepada Parti Perjuangan Tanah Air, khususnya kepada wanita-wanita yang berumur 40 tahun ke atas. Sebab kita ada lagi satu sayap muda, Perjuangan Wanita, yang kita panggil Perjuangan Wanita Muda, iaitu sayap muda. Jadi seperti parti-parti politik yang lain, memang peranan wanita dan parti politik ini sangat penting. Jadi Parti Perjuang pun memang adalah sayap wanita tersebut. Jadi wanita ni banyak peranan yang perlu dimainkan di dalam parti politik, sebab kita tahu bahawa rakyat Malaysia lebih kurang 50-50 wanita. Jadi kalau pengundi pun di kebanyakan kawasan adalah 50-50. Jadi semua parti politik akan ada sayap wanita, dan saya percaya yang undi wanita ni sangat penting. Tapi selain daripada kita melihat dari sudut undi, sebenarnya Perjuangan Wanita ni juga kita berperanan untuk mendidik masyarakat, memberi maklumat yang tepat kepada masyarakat, dan menawarkan khidmat yang sewajarnya yang diperlukan oleh masyarakat. Perjuangan Wanita juga menjadi platform untuk membawa suara-suara rakyat, khususnya suara-suara wanita, untuk diketengahkan kepada masyarakat, kerana kita percaya kita perlu mewakili wanita-wanita yang terpinggir, yang mana suara mereka tidak didengari. InsyaAllah kita akan mengambil peranan tersebut juga, selain daripada menggerakkan parti, menyampaikan maklumat mengenai parti dan hasrat serta tujuan parti Perjuang diwujudkan. So kita juga membawa isu-isu masyarakat untuk didengari. Alhamdulillah, kita peningkatan kepada keahlian ahli pejuang yang mana terdiri daripada wanita, iaitu Perjuangan Wanita, bertambah dari masa ke semasa lah. Tapi sebagai parti baru, memang kita kena bekerja keras. Maknanya orang nak jadi ahli parti ni, dia nak tahulah apa dia perjuangnya. So kita kena terus bekerja untuk menerangkan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh pejuang, apa perjuangan kita, apa yang kita nak bawa. Pada masa kini cabarannya agak lebih tinggi, sebab masyarakat pada hari ini boleh kita katakan lesu politik kan, fatigue kan, political fatigue. Mereka merasakan tidak perlu menjadi ahli parti, dan ramai yang
membenci golongan politik dan sebagainya. Jadi ini merupakan cabaran yang menyebabkan kita kena terang betul-betul kenapa politik ini masih penting. Dan kalau kita tidak suka the bad politics tu, maknanya kitalah yang kena masuk dan membetulkan perkara tersebut lah. Jadi saya lihat perkembangan Pejuang so far adalah sangat positif, alhamdulillah. Peningkatan keahlian tu berterusan, dan di samping itu kita bukan sahaja mencari ahli parti, tetapi kita juga membuat networking ataupun jaringan bersama kumpulan-kumpulan SASA, bersama NGO, badan-badan profesional wanita khususnya, kerana banyak isu-isu yang kita nak bawa, yang kita nak bincangkan itu memang ada NGO yang membawa suara-suara golongan tersebut. So kita kena bekerjasama sebab kita tidaklah berhasrat untuk start from zero dan kita saja yang nak berjalan sendiri. Kita tak boleh. Saya rasa kita kena bekerjasama untuk bersama-sama champion the isu demi untuk kebaikan wanita semualah khususnya, dan juga isu-isu masyarakat yang menyentuh mengenai keselamatan, kekeluargaan, khususnya melibatkan kanak-kanak, isu-isu keluarga, keutuhan institusi keluarga, penjagaan warga emas dan sebagainya lah. Yang saya sebut tadilah, saya ni bukan orang politik, pertama kali masuk, lepas tu diberi tanggungjawab yang besar. Tentulah dia satu yang sangat mencabar. Penerimaan tu boleh dikatakan bercampur lah, sebab ada yang suka, ada yang tak suka. Sebab biasalah kita tidak akan dapat mana-mana situasi yang semua orang suka kita, semua orang setuju dengan kita. Ada yang merasakan yang saya tak sesuai di sini kerana saya tak ada pengalaman politik. Ada yang merasakan saya boleh menjawat jawatan ini kerana saya tidak ada baggage politik. Jadi itu pun dah dua pandangan berbeza. Apapun saya menerima amanah ini yang telah diberikan oleh pengurusi parti sendiri, iaitu yang amat berbahagia Tun, yang membuat pilihan tersebut, dan saya cuba melaksanakan amanah ini sebaik mungkin lah. Sebab kita parti baru kan sekarang ni adalah lantikan, kemudian ni nanti akan dibuat pemilihan. Jadi bila buat pemilihan, kita pulangkanlah kepada ahli untuk memilih siapa yang mereka rasa lebih sesuai. Cuma saya dalam tempoh beberapa tahun ni, saya mengambil tanggungjawab tersebut untuk set up Pejuang Wanita ini agar ianya dapat berjalan dengan baik, dan insya-Allah saya percaya ramai yang menyokong tu dapat membantu saya, insya-Allah. Pada saya lah momen-momen yang manis berada dalam parti politik ni adalah apabila kita dapat reach out ataupun menyentuh masyarakat dengan lebih meluas. Saya memang aktivis NGO. Saya banyak berjumpa pelbagai golongan masyarakat yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Tapi bila kita masuk politik ni, sebenarnya ada lagi segmen masyarakat yang sebenarnya kita tak dapat sentuh masa di dalam NGO. Apatah lagi bila kita dapat menyentuh mereka dan memahami apa pun masalah mereka dan cuba memberi solusi kepada masalah tersebut. Kita tak boleh nak selesaikan semua masalah sebab kita pun bukan kerajaan. Kadang-kadang kita bila jadi kerajaan pun kita tak boleh selesai semua masalah. Tu kita kena be realistik kan. Tetapi dalam situasi kita bukan parti pemerintah, lagilah banyak kekangan. Namun demikian, dalam keadaan begitu pun apabila kita boleh bantu menyelesaikan masalah dia orang, saya rasa itu satu kepuasan yang kita dapat rasakan. Sebab Pejuang Wanita ni kita pernah membuat satu projek membina rumah asnaf. Kita ada pada Hari Merdeka tahun lepas,
kita melawat kawasan Hulu Langat, kita dapati ada satu keluarga yang tinggal di pinggiran hutan di kawasan Hulu Langat. Sedangkan kita tahu Hulu Langat tu tak adalah jauh sangat daripada bandar kan. Dalam keadaan kehidupannya yang sangat daif dan mempunyai anak seramai 8 orang. Jadi kan saya pun tak terkata apa bila tengok situasi tu. Jadi kami usahakan membuat sedikit kutipan, crowdfunding dan sebagainya melalui rakan-rakan kenalan yang dekat. Dan alhamdulillah kita dapat membina satu rumah kabin 4 bilik kepada keluarga tersebut, dan hari ini keluarga tersebut dapat mempunyai, orang kata they have shelter on their head lah. Mereka ada tempat tinggal yang sempurna untuk membesarkan anak-anak yang 8 orang. Dan rumah kabin tersebut kita boleh buat just a simple design. Dia ada 4 bilik, ada satu toilet, bilik mandi. Jauh lebih baiklah daripada kehidupan mereka di pinggir hutan itu. Jadi saya rasa itu satu kepuasan lah ya, apabila kita dapat memberi khidmat kepada masyarakat. Dan apabila kita mendekati masyarakat ni, mendengar permasalahan mereka, kita dapat merasakan denyut nadi masyarakat tu, dan lagi terpanggil lah kita rasa untuk kita perlu bersungguh-sungguh berjuang ni, kerana kita perlu berada ataupun kita perlu memegang kuasa untuk memperbaiki keadaan. Sebab kita tahu hari ini keadaan rakyat amat-amat tertekan, dan so far kita tak nampak kerajaan yang memerintah hari ini dapat menyelesaikan masalah rakyat, kerana mereka sendiri pun merasakan diri mereka tu tidak selamat dengan perebutan kuasa yang tidak berhenti. Jadi kepentingan rakyat itu sudah terpinggir dan tidak lagi menjadi keutamaan. Belum lagi kita cerita mengenai penyalahgunaan kuasa, rasuah yang berleluasa. Jadi itu semua amat mengecewakan, dan itu sebenarnya menyebabkan rakyat tertindas, sehingga ada golongan rakyat yang tidak dapat menjalani kehidupan, orang kata quality of life tu tidak nak menjalani hidup secara bermaruah pun tidak mampu. Jadi saya rasa ini menyebabkan kami dan Parti Perjuangan terpanggil lah untuk benar-benar datang menawarkan kepimpinan yang boleh memperbaiki kualiti hidup rakyat, insya-Allah. Mungkin yang tak berapa manis tu kita simpan sendirilah kot. Sebab mungkin ada cabaran-cabaran dalaman, cabaran luaran. Saya rasa bila kita masuk parti ni, secara automatik kan tiba-tiba kita ada musuh. Nak pula apabila kita ada jawatan lah. Kalau tak ada jawatan mungkin tak obvious lah kan. Jadi kadang-kadang saya pun tak tahu musuh ni mari dari mana. Tapi saya rasa itu adat lah. Cuma benda tu kita selesaikan secara dalaman, insya-Allah, dan tidaklah menjadi masalah yang besar sangat. Mana-mana parti pun semua ada masalah begitu, saya rasa. Sebelum ni, saya merupakan penjawat awam. Saya terlibat dalam urusan-urusan mentadbir negara, dan saya merasa bangga menjadi rakyat Malaysia kerana kita mempunyai urus tadbir yang baik dan negara kita dihormati. Saya dalam perkhidmatan saya juga pernah mewakili negara dalam beberapa persidangan peringkat antarabangsa. Saya pernah menjadi jurucakap untuk negara dalam beberapa rundingan perjanjian di peringkat United Nations. Dan dalam persidangan-persidangan tersebut, mereka memandang tinggi Malaysia. Malahan Malaysia pernah dilantik menjadi chairman, co-chairman. Saya pernah dilantik menjadi co-chairman menguruskan persidangan. Orang pandang Malaysia tinggi. Tapi lama-kelamaan saya dapati kualiti tersebut sudah hilang, dan kerajaan urus tadbir negara makin merosot disebabkan oleh kegagalan kepimpinan melaksanakan amanah dengan betul, dan gejala rasuah berlaku
dengan sangat berleluasa. Penyalahgunaan kuasa juga sangat berleluasa sehingga kita rasa naik muak. Kalau kita ikuti perbicaraan dan sebagainya, kita memang nak muntah dah rasa. Jadi di samping itu juga, kalau nak kata untuk to serve the people, saya aktivis masyarakat. Saya banyak terlibat dengan NGO kemanusiaan, NGO kebajikan. So saya boleh menyumbang dari sudut itu. Namun there is a missing link, sebab sekiranya kita tidak dapat terlibat dalam pembentukan dasar, sampai bila pun kita tak dapat membetulkan kembali negara ini ke landasan yang benar. Jadi itu antara faktor yang menyebabkan saya terfikir dan terpanggil untuk terlibat di dalam politik, sebab saya rasa kuasa politik itu perlu untuk mengubah keadaan. Dan kita memerlukan orang yang berpengalaman untuk menguruskan negara dan orang yang mampu untuk menguruskan negara. Jadi saya cubalah menawarkan sedikit pengalaman yang saya ada. Saya bukanlah pandai sangat pun, tapi saya percaya secara kolektif kita boleh melahirkan kepimpinan yang baik untuk negara dan meletakkan semula negara ke landasan yang betul. Sebab kedudukan negara di landasan yang betul itu sangat penting demi untuk masa depan anak cucu dan generasi akan datang. Lagipun saya rasa saya dah berpengalaman di dalam sektor awam, sektor swasta dan NGO. Jadi orang kata last mile ni tak apalah, saya cuba untuk memberi khidmat di dalam bidang politik. Dan saya rasa pun masa saya dah tak tinggal banyak kan. Jadi inilah masa to give back, atau untuk memberi balik kepada negara lah. Ramai juga yang bertanya, ramai juga yang mengikuti perkembangan saya dari dulu kan, dan mereka kata tiba-tiba ada orang surprise, kenapa saya pilih berjuang? Ramai yang bertanya begitu. Pada saya beginilah, saya memilih berjuang ni sebab satunya, walaupun orang kata this is race based parti berasaskan kepada bangsa, pada saya itu ada satu keperluan di situ. Pertama, sebab secara umumnya rakyat Malaysia masih mengundi berdasarkan kepada bangsa. Yang kedua, saya memilih parti berasaskan kepada bangsa, in this case bangsa Melayu beragama Islam khususnya, kerana saya dapati golongan yang paling bermasalah, yang kita perlu selesaikan masalahnya adalah orang Melayu. Dan orang Melayu ini bukan kita nak selesaikan masalah dia bukan dengan hanya memberi bantuan, memberi keistimewaan begitu, tidak. Tetapi kita kena membetulkan mereka punya cara pemikiran, pandangan mereka terhadap kemajuan dan sebagainya. Dan saya rasa saya perlu work extra dengan orang Melayu yang beragama Islam ini untuk mengembalikan mereka kepada prinsip kehidupan yang sebenar, yang lebih baik. Memang tidak dinafikan yang selama ni kita pun ada kerajaan Melayu, tetapi kenapa orang Melayu masih terpinggir? Ini adalah kerana pemerintahan yang ada di kalangan orang Melayu itu sendiri telah korup. Jadi kita perlukan satu parti Melayu yang lebih berintegriti, yang lebih berprinsip untuk membantu orang Melayu. Kalau kita tidak menawarkan alternatif tersebut, mereka tidak ada pilihan melainkan terus-menerus menyokong kerajaan yang korup, yang menyalahgunakan kuasa, yang mana akhirnya menyebabkan mereka ini boleh dibeli dengan mudah dan digula-gulakan untuk tujuan pilihan raya. Jadi sebab itu saya rasa kewujudan Parti Pejuang ini sangat penting. Kita kena beri alternatif kepada rakyat, orang Melayu khususnya, siapa yang mereka boleh pilih. Kerana kalau tak ada pilihan, either mereka tidak akan memilih ataupun mereka akan pilih apa yang dia tahu sahajalah. Namun itu bukan satu kerja yang mudah.
tetapi kita semua kena usahakan. So kewujudan pejuang ni bukanlah menjadi sebagai sebuah parti berasaskan berbangsa kepada bangsa ni, bukanlah bertujuan untuk resis. Sebab kita bertujuan untuk membantu orang Melayu ini dengan kefahaman yang betul, dengan pegangan dan prinsip yang betul. Sebab kita nak menolak Melayu yang korup. Sebab Melayu pun ada yang dikatakan Melayu yang baik dan Melayu yang durjana. Yang itu yang kita tak nak, yang kita kena ada alternatif. Kita bukan berhasrat untuk mengambil hak bangsa-bangsa lain, tapi kita nak memastikan yang semua bangsa dapat hidup secara harmoni di dalam negara ini dan ianya diperintah dengan baik dan telus serta berintegriti. Saya lihat Tun satunya sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam mentadbir negara, dan negara kita sebenarnya mencapai kecemerlangan semasa pimpinan Tun, dan sehingga hari ini Tun masih dikenali di seluruh dunia sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin yang sangat dihormati. Malahan kalau kita ke negara-negara Arab pun mereka akan remember Malaysia, Malaysia Mahathir Mohamad dia akan sebut. Baru ni cucu saya pun sebut benda yang sama. Cucu saya dia mereka tinggal di Qatar sebab dia bekerja di sana kan. Dia berumur 9 tahun. Dia kata bila ibu dia bawa kawan-kawan dia yang datang dari Malaysia pergi ke sebuah pasar Suk di sana, bila tanya where are you from, yang kata Malaysia. Oh, dia kata Mahathir Mohamad. So dia kata semua orang kedai itu semua cakap macam tu. So dia pun she start to wonder, Mahathir Mohamad tu siapa? Walaupun dia 9 tahun kan, jadi dia mula ni. So dari situ dia mula berfikir, dan budak-budak sekarang ni memang cerdik. Dia mendengar apa percakapan orang tua-tua ni kan. Jadi saya rasa situ ada perkara yang saya boleh belajar dari kepimpinan Tun, dan Tun juga mahir selok-belok pentadbiran negara. Saya pernah berkhidmat di bawah kepimpinan Tun semasa dia Perdana Menteri, dan mungkin ada juga beberapa kekurangan, tapi lebih banyak perkara yang kita boleh belajar, dan saya rasa apa-apa kekurangan itu takkanlah semua Tun nak kena fikir kan. Maknanya kita semualah kena masing-masing kena berperanan lah, insyaAllah. Selalunya di dalam parti politik mereka selalu lihat peranan wanita ni untuk berkempen, untuk meraih undi. Saya tidak nafikan, parti politik memang jentera wanita ni sangat penting. Kalau jentera wanita dia lumpuh, memang lumpuhlah parti tersebut. InsyaAllah itu kita usahakan. Tetapi di dalam pejuang, saya ingin mereka melihat supaya peranan wanita ni bukan sekadar untuk jadi jentera, tetapi kami juga menawarkan kepimpinan wanita kepada parti. Dan perkara ini dibincangkan di dalam pejuang. Dan Alhamdulillah pengerusi Tun sendiri memang sangat terbuka kepada cadangan ini dan bersedia memberi ruang kepada wanita untuk menjadi pemimpin, untuk bertanding di dalam pilihan raya, menawarkan kepimpinan wanita itu dengan syarat wanita tu mestilah yang mempunyai, yang layak lah. Bukanlah dia nak diletak tu semata-mata kerana dia seorang wanita. So di dalam parti pejuang kita akan menyediakan kriteria bagaimana seorang calon tu nak dipilih. Dan untuk calon-calon wanita pun kita nak calon-calon yang berwibawa, yang berintegriti, yang tidak ada rekod-rekod rasuah dan sebagainya, dan ada pengalaman yang boleh memimpin, pengalaman boleh mentadbir dengan baik. Jadi kita kena offer calon-calon begini kepada negara, sebab saya rasa kita tak boleh selfish lah.
Dan saya memang sebab itulah kita juga membuat networking dengan golongan-golongan profesional, sebab golongan profesional ni mungkin merasakan dia orang dah selesa di dalam bidang dia, tapi sebenarnya negara memerlukan mereka untuk membetulkan sistem politik negara itu sendiri, dan Pejuang bersedia menawarkan tempat-tempat tersebut kepada mereka, insya-Allah. Pada masa itu mungkin perjuangan UMNO itu berbeza daripada sekarang. Jadi apabila UMNO itu dah tak betul, takkan kita nak tunggu kat situ juga. So that's why Tuan beralih arah. Kita tahu hari ini kepimpinan UMNO ni adalah kepimpinan yang merosakkan orang Melayu. Walaupun dia Parti Melayu, tapi dia yang telah menyebabkan kerosakan kepada orang Melayu, yang UMNO juga yang mengajak orang Melayu untuk kebergantungan kepada pemberian wang dan sebagainya. Jadi kerosakan itu dah orang kata beyond repair lah. Jadi sebab itu saya rasa jelaslah why kita tidak boleh lagi memilih sebuah parti yang tidak berintegriti dan tidak berwawasan, yang banyak melakukan penyalahgunaan kuasa. Seterusnya Tuan tubuhkan Bersatu dengan harapan Negara Bersatu ini mengambil alih tempat UMNO dan menjadi parti yang lebih baik. Tapi semua menyaksikan bahawa apabila berlaku langkah Sheraton, sebenarnya Bersatu telah mengkhianati mandat rakyat. Ramai yang bertanya, ataupun dalam kempen-kempen mungkin UMNO yang kata kita kena kerajaan yang lebih stabil, sebab kerajaan PH tu tak stabil, sebab tu bertukar sampai sekarang. Tapi pada saya, kerajaan yang stabil adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat, dan yang kerajaan yang menghormati pilihan rakyat, bukan yang masuk pintu depan, pintu belakang, pintu tingkap, pintu dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan kerajaan tidak stabil. Kita kena hormati sistem demokrasi negara. Kalau rakyat pilih macam rakyat telah pilih pimpinan PH, kita kena beri peluang lah kepada PH pada ketika itu untuk melaksanakan mandat selama 5 tahun. Kalau tak setuju, besok 5 tahun pula tukarlah. Just, we have to be professional. Sebab kerajaan itu tidak akan stabil kalau kita masuk pintu depan, pintu belakang, masuk kot tingkap, kot bumbung dan masuk atap dan sebagainya. So, kita kena hormati demokrasi, give the mandate kepada kerajaan dipilih oleh rakyat. Itulah kerajaan yang stabil. Saya bagi contoh. Contohnya masa di US apabila Donald Trump menjadi presiden. Ada juga rakan-rakan kat US kata, dia orang ni memang nasib malang lah dapat presiden yang begitu. Tetapi mereka kata, okay, we have to live with him for the next 4 years, 5 years. Kan maknanya dah itu yang rakyat pilih, maka lepas tu tukarlah. Jadi saya rasa rakyat Malaysia mahukan kepimpinan berubah. Sebab itulah berlaku perubahan kepimpinan pada pilihan raya PRU 14 yang lalu. Namun ada kerja-kerja jahat. Ini yang kita kata pengkhianatan, dan pengkhianatan itu berlaku dari dua pihak lah. Apabila sebahagian daripada ahli-ahli Parti Bersatu dan sebahagian daripada PKR yang membuat langkah Sheraton dan disambut oleh golongan-golongan yang tidak menang pilihan raya, yang tidak dipilih oleh rakyat, maka mereka form government dan itu tidak akan stabil. Jadi itulah, saya rasa senanglah. Sebab tu pilihannya maknanya tolaklah yang mana yang dah rosak dan mana yang mengkhianati dah. Itu dah proven track record kan. Jadi insya-Allah kita harap ia ni tidak berlakulah dengan Parti Perjuangan ni. Kita berusaha. Kita tahu ya, wanita ni kita made of 50% of the population, separuh daripada penduduk Malaysia adalah kaum wanita. Jadi saya merasakan suara wanita dalam pembentukan dasar, dalam parlimen dan sebagainya masih tidak mewakili demografi wanita itu sendiri di negara ini.
kita perlu lebih banyak suara wanita di dalam parlimen supaya pandangan, pendapat wanita ini perlu diambil kira dalam setiap proses pembentukan dasar dan pembangunan negara. Pandangan wanita ni sangat penting dan ianya selalunya berbeza sedikit daripada pandangan lelaki, sebab kita melihat dari sudut pandang yang agak berbeza. Saya bagi contohlah ya. Macam mana saya rasa pandangan input wanita ni akan memperkayakan lagi keputusan apabila kerajaan membuat suatu keputusan dasar ataupun membuat keputusan ke atas satu pembangunan. Contohnya, kita nak membangunkan sistem pengangkutan awam. Katalah kita nak buat LRT, MRT kan. Kalau pandangan lelaki saja yang dia ambil kira, saya rasa kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh wanita tu takkan ada dalam pembentukan dalam stesen-stesen LRT. Dengan adanya, kalau ada wanita dalam komiti itu, wanita ni akan boleh membawa suara, memikirkan macam mana how women travel. Macam mana wanita travel tentu tak sama dengan lelaki, isn't it? Kalau lelaki naik transport awam tu, dia bawa beg dia satu, dia jalan dia je diri dia. Tetapi cuba kita fikirkan wanita ni yang kena bawa anak untuk hantar nursery, kena tolak pushchair ke, ataupun dia mungkin tak keluar waktu peak hours, mungkin dia seorang suri rumah tapi dia kena bawa anak dia pergi klinik, nak menggunakan pengangkutan awam. Dia memerlukan lift, dia memerlukan eskalator dan sebagainya kan. Jadi faktor-faktor ni kalau tidak pandangan wanita ni, kalau tak ada wanita tu, dia tak akan dapat menyuarakan pandangan tersebut. Sama jugalah kalau orang kata sekarang ni, kalau kita tengok, kita berhenti dekat R&R dan sebagainya, cuba tengok toilet wanita dengan toilet lelaki, selalunya yang queue penuh kat mana? Wanita. Kenapa tak boleh disediakan toilet wanita tu lebih sikit daripada lelaki? Kerana wanita memang spend lebih lama sikit masa dalam toilet kan. Jadi semua tahu. Sedangkan maknanya kalaulah toilet wanita tu 10 unit, toilet lelaki tu pun 10, kadang-kadang toilet lelaki tu kosong je, tapi yang wanita ni queue sampai keluar. Why not kita lebihkan 20 kan? Sebab itu akan memudahkan. Dan wanita masuk toilet pun selalu dengan anak kecil. Jadi ini saya rasa ini contoh kecil di mana input wanita itu perlu dalam setiap proses membuat keputusan dan setiap proses pembentukan dasar. Jadi amat penting soal wanita ni. Dan sekarang ini representasi wanita dalam proses-proses buat keputusan ini masih tidak mencukupi. Kalau kerajaan satu ketika meletakkan sasaran 30% wanita, dalam sektor awam kita telah mencapai kedudukan tersebut, di mana pejabat-pejabat proses buat keputusan tu kita dah ada 30%, tapi dalam sektor swasta masih jauh, dan apatah lagi dalam bidang politik. Dan perkara-perkara ini berlaku kerana kaum wanita sendiri kadang-kadang dia perlu certain support system to be there. Dan ini bukanlah satu yang memalukan. Maknanya kalau wanita perlu that support system, kita kena beri supaya dia boleh berada di sana. Saya tidaklah mengatakan yang wanita ni mengada-ngada lah lebih-lebih nak itu nak ini, tapi sebenarnya itu yang kita perlu. Dan saya pun tak setuju juga yang lebih-lebih ni. Sebab tu saya kata wanita yang kita nak ketengahkan adalah wanita yang berkelayakan dan mampu untuk membawa suara-suara wanita tu, bukan untuk dia saja duduk memanaskan kursi kerana dia seorang wanita. Dan di Malaysia, disebabkan oleh sistem pendidikan kita yang adil kepada semua wanita, kita ada akses kepada semua pendidikan, kita dah melahirkan ramai wanita-wanita yang mampu memberi sumbangan, menyumbang mengikut bidang kepakaran mereka masing-masing. Wanita hari ini mempunyai kepakaran di dalam pelbagai bidang. So ini yang perlu kita ambil kira, dan saya amat percaya yang kalau kita incorporate pandangan wanita ini dalam keputusan, insya-Allah dia akan menjadi satu keputusan yang lebih baik untuk negara dan untuk semua masyarakat. Saya sebut tadilah, dalam Parti Berjuang pengurusi sendiri telah bersetuju untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada wanita untuk menjadi calon dengan syarat dia berkelayakan.
up to 30% insya-Allah kita boleh. Kalau ada calon-calon tu. Kadang-kadang satu cabaran juga nak mencari calon wanita sebab banyak kekangan-kekangan kan, bukan semua orang bersedia nak jadi calon. Malahan wanita nak masuk politik ni pun satu cabaran, bukan semua orang bersedia. Jadi saya rasa itulah kita tak boleh ukur kejayaan wanita itu dengan skala yang sama dengan kayu ukur lelaki. Tapi dia mesti ada keupayaan tersebut. Again lah saya sebut, bukan kerana dia seorang wanita dia dilantik untuk memanaskan kerusi. Sebab hari ini pun kita ada juga contoh-contoh yang kita lihat ahli-ahli politik wanita yang telah diberi jawatan menjadi menteri tapi langsung tak menyuara, tak memainkan peranan pun mengenai kepentingan wanita kan. Itu sangat mengecewakan lah. Itu terpulang kepada keputusan parti lah. Itu memang keputusan muktamad adalah di tangan pimpinan parti. Of course kalau saya nak bertanding, saya kena pilih kawasan yang agak selesa untuk saya berkhidmat lah. Mungkin kawasan yang orang telah kenali saya, kawasan semudahnya kawasan di mana saya berada lah, sebab tinggal lah kan. Itu kalau saya kena masuk kawasan yang saya tak pernah menyentuh berkhidmat kat situ pun, saya rasa itu pun bukan satu tindakan yang bijak lah. Saya ni selepas saya bersara, sebab saya sebut tadi kan peranan saya sebagai aktivis masyarakat dalam NGO ni memang sebelum ni secara part time lah, sebab saya berkhidmat dengan kerajaan. Selepas saya bersara, saya lebih fleksibel untuk lebih aktif dalam NGO. So perlibatan saya dengan NGO utama dulu adalah Pertubuhan Ikram Malaysia. Saya menjawat jawatan sehingga ke naib presiden. Dan saya melepaskan jawatan tersebut apabila terlibat dalam politik, sebab kita tidak boleh ada konflik lah kan. Selepas itu saya pernah menjadi CEO YKN, Yayasan Kebajikan Negara, semasa pertukaran kerajaan. Jawatan itu bukan lantikan politiknya. Saya apply untuk pos tu kerana saya ingin kerja-kerja kebajikan tu is close to my heart, dan saya ingin dekat dengan Kementerian Wanita tu untuk mengetahui lebih banyak dasar-dasar yang dibuat dan bagaimana saya boleh berperanan kat situ. Selepas berlaku langkah Sheraton, menteri yang baru memilih untuk menamatkan perkhidmatan saya. Walaupun tempoh perkhidmatan belum tamat lagi lah. Kalau saya nak memanjangkan urusan tu boleh lah, tapi saya tidak mengambil jalan tersebut sebab saya memilih untuk apply post YKN tu kerana saya ada tujuan tertentu to serve the nation. Jadi kalau yang memimpin itu bukan, kalau cara dia mendapat jawatan itu pun bukan melalui pilihan rakyat, jadi saya tak mahu lah. So saya dan selepas pada itu NGO lain ni banyak yang approach saya untuk menjadi full timer dalam NGO mereka, untuk membantu mereka in the organisation dari segi urus takbir dan sebagainya. Saya ada sedikit pengalaman lah kat situ. So The Orphan Care ni is one of the NGO yang minta saya bantu. Jadi bila saya fikir, saya tengok objektif dia semua, saya rasa saya boleh bantu mereka insyaAllah. Dan dia punya mission tu is very unique. In Orphan Care ni kita menyelamatkan bayi-bayi daripada dibuang. We stop baby dumping. Dan matlamat utama kita yang saya rasa amat unik tu adalah kita, our tagline is that every child needs a family. Setiap anak itu memerlukan keluarga. Anak itu perlu dibesarkan di dalam keluarga.
bukan dibesarkan di dalam institusi seperti rumah anak yatim, rumah kanak-kanak. Only certain circumstances mereka perlu berada di situ. Tapi selain daripada itu, kita kena beri mereka kasih sayang keluarga. Sebab saya juga telah melihat kajian-kajian yang dibuat, antaranya ada dibuat oleh Orphan Care sendiri. Anak-anak yang dibesarkan di institusi ni, terutamanya dalam institusi rumah kanak-kanak tu, apabila berusia 18 tahun, mereka perlu meninggalkan rumah tersebut. Dan mereka ini mempunyai banyak masalah sikap dan sebagainya kerana mereka tidak dibesarkan dalam kasih sayang keluarga. Kehidupan mereka ni macam very regimented kan. Very pagi bangun buat apa, semua pergi sekolah balik, itu selama 18 tahun. Mereka mempunyai banyak kelemahan bagaimana nak berinteraksi dengan masyarakat luar. Mereka mempunyai jati diri yang sangat rendah, very low self esteem. Dan bila 18 tahun mereka keluar, mereka sebatang kara. Mereka tak ada siapa yang nak pandu mereka dalam hidup. Sedangkan 18 tahun ni masih usia yang mencari-cari apa yang dia nak buat seterusnya. Jadi di Orphan Care ni, kita berusaha untuk mengembalikan anak-anak ini kepada keluarga. Jadi sebab tu kita pun ada buat baby hatch program tu supaya anak-anak yang itu stop baby dumping, anak-anak ini dapat diselamatkan, diletakkan di dalam hatch dan kita beri untuk pengangkatan kepada keluarga-keluarga yang memang tidak mempunyai anak. Dan keluarga ni pun, keluarga yang nak jadi keluarga angkat ni pun telah kita tapis, kita train mereka supaya mereka tahu macam mana nak membela anak-anak yang bukan biologically dia bukan yang mereka lahirkan, sebab cabarannya besar. Jadi saya rasa ini satu usaha yang murni dan tidak banyak NGO yang buat kerja-kerja ni. So I love the work lah. Saya rasa benda kerja-kerja ni dekat di hati saya dan memang ini directly kepada pembelaan wanita dan anak-anak tu kan. Jadi mungkin pada awal dulu orang mengatakan yang kerja Orphan Care ni seperti menggalak penzinaan. Tapi itu tak benar lah sebenarnya, sebab bila kita menyelamatkan anak ni, sebenarnya kita menyelamatkan nyawa. Itu salah satu daripada maqasid syariah. Dan kadang-kadang apabila ibu tu kita shelter dalam towards the end of pregnancy, dia duduk kita memastikan dia bersalin dengan selamat. So itu kita menyelamatkan 2 nyawa. Dan kita beri dia counselling, kita beri dia semangat supaya dia memulakan hidup baru kalau dia tidak mampu membela anak. Tapi ada juga yang bela anak kan. Jadi dia sekurang-kurangnya, yelah, kita tengok manusia ni dalam hidup ni dia ada, kita semua lakukan kesalahan kecil besar dan itu je lah. Dan mereka ni tidak boleh dihukum lah pada awal usia tersebut. Dan banyak juga kes-kes yang kita terima ni, kadang-kadang kes rogol, kes incest. Jadi mana dia orang nak pergi dalam keadaan ini? So kita memberi peluang kepada mereka untuk memulakan new chapter of their life. Dan anak ini juga diberi peluang kepada keluarga yang tidak mempunyai anak untuk memberi kasih sayang kepada anak ni. Jadi kita menyelamatkan banyak situasi, orang kata kan. So saya rasa ini satu usaha yang murni dan saya pun bersedialah untuk memberi khidmat saya di situ. Dan ini antara perkara-perkara saya rasa yang kita perlu perbanyakkanlah di dalam masyarakat. Saya untuk kes adik Bella ni, saya rasa pun saya telah beberapa kali buat statement isunya kat sini. Saya rasa walaupun saya ni NGO aktivis dan juga menyokong kerja-kerja NGO, tapi kita kena pastikan bahawa tidak berlaku penyelewengan. Sebab institusi NGO ni kebanyakannya depend on public funding. Apabila public funding tu, perlu diadakan proper audit untuk melihat bagaimana kutipan-kutipan wang itu dibelanjakan. In the case of adik Bella ni, saya amat sedihlah apabila penjagaan itu tidak seperti sewajarnya. Dan banyak persoalan lah yang saya nak tanya. In the first place, macam mana JKM tak tahu rumah tu beroperasi, sedangkan rumah bonda tu sangat terkenal dan mereka juga berurusan dengan JKM. Itu saya rasa itu persoalan tu perlu dijawab. Hanya disita
selepas kes tu keluar dan dikatakan tidak mempunyai lesen. Yang kedua, pernahkah kita audit rumah tu berapa pekerja yang digaji penuh untuk penjaga kan, the caretaker, sebab dia mengendalikan kanak-kanak kan, berapa dia punya full time staff, atau nisbah dia berapa penghuni dia, ada ke limitnya, takkan main ambil apa. Sebabnya dan kalaupun pekerja yang diambil tu, adakah mereka mempunyai kelayakan sewajarnya. Sebab dalam menguruskan hal-hal begini kan, kita memerlukan orang-orang yang terlatih, pekerja sosial and the social worker. Macam kami di Orphan Care, kami sangat teliti lah dalam memilih staff. We take social worker, we take people with psychology punya background, sebab ini adalah kemahiran human science yang diperlukan oleh NGO-NGO. Dan adakah mereka ini digajikan? Kalau mereka ni tak digajikan, macam mana dia orang nak survive? Macam mana kan? Kita tak boleh depend on sukarelawan, sebab kerja menyantuni golongan yang memerlukan bantuan ni, especially anak-anak, memerlukan kemahiran tertentu. Sebab mereka ni membuat kutipan dana daripada orang ramai. Kalau yang menjaga tu takat bergila-gila, apa perkembangan anak itu di bawah jagaan? Dan bila tidak ada benda-benda tu, tentunya lah risiko berlaku penderaan tu sangat tinggi. Mereka kata rumah tersebut disita, diberhentikan operasi. Saya rasa itu mereka saya nak tunggu menteri lah jawab sebenarnya. Kita pun dah berapa banyak soalan yang kita tanya kat menteri kan, kadang-kadang tak berjawab juga. Dan itu menunjukkan betapa lemahnya kerajaan dah hari ni, how ineffective they are. Malahan saya mungkin nak sebut juga kat sini lah, betapa tidak berkesannya agensi kerajaan sekarang ni, sebab ketua pengarah JKM sehingga hari ini tidak diisi. Masih kosong sejak persaraan ketua pengarah yang lalu pada bulan November 2020. So kita bayangkan negara melalui COVID, fasa COVID, melalui banjir yang besar, ketua pengarah JKM tidak diisi. Apa susah sangat kita nak cari pengganti untuk menjawat jawatan tersebut, sebab tak bolehlah digunakan alasan kerja jalan ketua tak ada. Kalau betul kerja jalan ketua tak ada, masukkan je lah pos tu kan, lagi jimat. Tetapi bila ketua pengarah tu, dia ada kuasa-kuasa tertentu yang kena execute oleh ketua pengarah. Jadi itu satu kepincangan yang amat besar dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Jadi saya rasa, saya sebagai bekas penjawat awam, I'm very frustrated lah perkara begini berlaku, menyebabkan kerajaan tidak boleh berfungsi dengan efektif. Ramai tak tahu saya ni dah tua dah. Anak ramai, cucu pun ramai. Saya alhamdulillah mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Saya telah berumah tangga dengan Tuan Haji Zairul Syafuddin, alhamdulillah. Dan daripada 6 anak tersebut, 5 telah berumah tangga, tinggal seorang je lah lagi yang masih belajar di universiti. Dan saya mempunyai 13 orang cucu. Jadi dan saya juga seorang wanita yang berkejaya. So actually the juggling tu boleh tahan lah. Saya kata itulah wanita ini berbeza. Sebab itu yang kita kata wanita ni kadang kita memerlukan sistem sokongan yang berbeza untuk membolehkan kita ni berperanan di dalam masyarakat juga. So itu sedikit mengenai latar belakang saya. Dan saya kena admit lah, saya bukan nenek yang jaga cucu lah. Jadi itu, kalau saya jaga cucu memang saya tak boleh lama ni kan. Saya melatih anak-anak saya, even menantu perempuan pun, saya 3 lelaki 3 perempuan kan. Mereka kena ambil tanggungjawab tersebut untuk menjaga anak masing-masing. Of course ada ketika-ketikanya boleh kita cover. Contohnya macam sekarang ni kan, anak saya suami isteri pergi mengerjakan haji. Jadi kami gila-gila lah jaga cucu anak dia 3 kan, termasuk besan saya. So seminggu sini seminggu sana. So saya rasa benda tu all can be arranged. Tapi wanita ni kena cakap.
Bila saya bercakap dengan wanita-wanita muda yang selalu masalah dia orang work life balance, macam mana ni nak kerja, nak jaga anak, nak ni, memang hakikatnya memang itu kita kena hadapi. Sebab tu saya kata dengan mereka, kalau anda seorang wanita yang lemah lembut, bagus, you can do multitasking. Lemah lembut tak apa, tapi you jangan lemah lembik. Kalau you lemah lembik, kalau you buat kerja satu pun lambat, masak nasi pun lambat, yang ni pun lambat, then you kena tahu apa kekuatannya, apa kelemahannya. You kena tahu apa limit you, what you can do. You cannot do all. Tapi hari ni wanita kena bijaksana, sebab urusan rumah tangga tu sebenarnya dah banyak dah boleh buat oleh mesin dah. Kalau dulu kita dah tak payah basuh kain berjam-jam, kita masuk mesin, sambil itu kita boleh buat benda lain. Hari ni pula banyak promo macam-macam cooking device yang tekan sana tekan sini, robot AI dan sebagainya, semua boleh masak semualah. Jadi kita kena ada skill menguruskan diri kita, menguruskan keluarga kita dan menguruskan kerjaya kita. Baru kita dapat that balance. Dan kita kena tahu what is our priority at that time. Sebab saya pun struggle, because saya bekerja, saya berkejaya, dan saya juga semasa berkejaya memegang jawatan yang agak tinggi. Saya menjadi pengarah di Jabatan Alam Sekitar beberapa bahagian dan juga di negeri Selangor yang kita tahu memang negeri yang sangat mencabar. So at that time anak-anak saya pun sedang membesar. So kita kena ada skill untuk menguruskan. Dan pada masa yang sama, sokongan suami sangat penting. Alhamdulillah saya bersyukur mempunyai pasangan yang sangat memahami. Kami saling sokong menyokong antara satu sama lain, dan minat kami kepada kerja-kerja kebajikan ini sama. Jadi kami selalu memikirkan how to give back. It's always how to give back. Dari kami bersyukur alhamdulillah dengan apa yang kita ada. Kami bukanlah, saya pun bukanlah berasal daripada keluarga yang senang. Ayah saya seorang pemandu, driver pun sebenarnya. Jadi dengan polisi kerajaan yang memberi peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran dan sebagainya, alhamdulillah saya dapat mengubah kehidupan tu dan keluar daripada kemiskinan lah, ya. Kira saya ni keluarga B40 lah. Tapi alhamdulillah hari ini saya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, dan itulah yang saya rasa we should give back lah to the nation.